Raya Damsyik Aleppo. Kumpulan militan itu kemudian menawan kampung berkenaan serta kawasan sekitarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih buat rakan tugas Lukman dan juga Sufian Amrin di Warna Pagi IKIM FM dari Studio 1 di IKIM FM pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sayyidul Ayyam daripada saya Faiz Haji Osman, bersiaran secara langsung dari Perkarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia bersempena dengan Karnival Ulang Tahun ke-25 IKIM. Bermula hari ini insyaAllah kita akan langsungkan karnival ini selama 3 hari berturut-turut. Jadi anda yang berada berdekatan dengan kawasan sekitar di Bukit Tungku ini, di Jalan Tuanku Abdul Halim, anda boleh datang beramai-ramai untuk kita memeriahkan. Dan yang pasti karnival ulang tahun ke-25 IKIM ini akan menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa buat anda. Dan saya akan kongsikan beberapa acara-acara menarik yang menanti anda. Dan seketika nanti seperti yang diwar-warkan oleh rakan setugas di Warna Pagi, juga buat anda yang menyaksikan di TV IKIM pada waktu ini, kami bersiaran secara langsung untuk 3 hari berturut-turut ini terus menerusi siaran di www.tvikim.my dan juga di siaran radio anda menerusi frekuensi dan juga di laman web rasmi ikimfm.my. Sebentar nanti kita akan terus berlintas langsung untuk program Dari Konti ke Pentas bersama dengan Ustazah Nurhafizah Musa untuk segmen Tarbiyah, dan insyaAllah kita akan nantikan perkongsian-perkongsian menarik bersama dengan Ustazah selepas ini. Dan itu antara yang bakal mengisi kalender anda untuk hari pertama penganjuran karnival. Bukan itu sahaja, program Konti ke Pentas kita akan teruskan bersama-sama dengan program Usrah Nurani. Kita ada juga penampilan Maulid at IKIM yang merindui alunan-alunan qasidah memuji kebesaran dan juga kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam nanti kita akan bersiaran secara langsung juga di TV IKIM untuk Maulid at IKIM. Dan kepada anak-anak terutamanya, itu untuk acara bagi ibu dan ayah yang ingin dapatkan perkongsian-perkongsian ilmu, pertambahan ilmu dalam taman ilmu di IKIM ini. Kita juga ada penampilan-penampilan istimewa, terutama kepada anak-anak yang meminati dan turut serta mengikuti lagu-lagu dari Didi and Friends. Kita tampilkan juga bersama dengan anda. Esok kita ada pertandingan mewarna dan melukis bersama dengan rakan-rakan Didi and Friends dan juga penaja-penaja kita. Jadi anda boleh datang beramai-ramai. Sekali lagi kita bersiaran secara langsung berkampung kita di Institut Kefahaman Islam Malaysia dari Langgat Tunku, Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. InsyaAllah bermula hari ini 31 Mac 2017 sehingga 2 April 2017. Bermula seawal jam 9 pagi sehingga 11 malam untuk hari ini dan esok. InsyaAllah hari Ahad nanti kita akan bersiaran sehingga jam 6 petang. Okey? Dan buat rakan-rakan, kita terus saja ke pentas utama untuk Karnival Ulang Tahun IKIM ke-25. Kita bersama dengan DJ Nurhayati Paradi dan Ustazah Nurhafizah Musa untuk tarbiyah dengan tajuk Terapi Tasbih. Teruskan. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang berada di Perkarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia bersempena dengan Karnival Ulang Tahun ke-25 Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Selamat datang juga diucapkan kepada semua yang berada di sini, pengunjung dan juga peniaga. Alhamdulillah. Dialu-alukan juga bagi penonton dan juga pendengar IKIM FM yang menonton secara terus, secara langsung di Facebook IKIM FM, di Facebook TV IKIM dan menonton secara terus di www.tvikim.my. Alhamdulillah. Waktu ini kita bersama menerusi slot pertama dari konti ke pentas, menerusi slot tarbiyah. Waktu ini kalau selalu kita berada di dalam konti, kali ini kita bersama menerusi secara langsung di tapak ataupun di karangan Karnival IKIM. Alhamdulillah. Dan untuk anda, waktu ini kita akan bersama dengan tamu tetap kita, tak lain dan tak bukan. Kali ini bagi yang berada di melihat secara terus sebenarnya لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Yati sehat ya? Alhamdulillah. Para tetamu ataupun penonton di hadapan ustazah semua sehat? Alhamdulillah ya. Dengan sebab sehat, nikmat sehatlah kita dapat menghadirkan diri. Begitu juga dengan seluruh pendengar setia. Ya, rancangan tarbiyah di Radio IKIM. Ustazah mendoakan kesihatan kita semua. Ya. DJ Yati sebutkan sebentar tadi, pagi ini special Yati ya? betul Ustazah. Berapa jam agaknya kita punya slot hari ini? 1 jam setengah. 1 jam setengah tuan-puan, tahan ke? Ya ke nak balik dah, setengah jam je lah Ustazah, dia katakan ya. Ustazah tapi hari ini special tuan-puan, insya-Allah kita berdiskusi, kita berbincang, kita mohon ilham daripada Allah Azza wa Jalla agar boleh kita bercakap,
ya kita membincangkan satu tajuk yang Ustazah fikir sangat perlu untuk Ustazah. Perlu juga untuk tuan-puan, ya, ibu, kakak, ayah, adik, semua hamba kita nak bincangkan hari ni, Yati, ya, bersama-sama dengan seluruh pendengar, ya, Radio IKIM ataupun yang sedang live tengok dekat FB sekarang ini. Kita nak bincang tentang terapi tasbih. Biasa, Yati, orang bila cakap tasbih, gambaran bila dia nak terjemah, dia nak terjemah tasbih tu apa? Kalau Yati terjemah apa tasbih? Tasbih sahaja Ustazah, ya. Apa? Tasbih nanti orang nampak biji-biji tasbih. Satu lagi tasbih ya. lah. Yati spontan sebut tasbih nak memuji. Dan subhanallah, bagi Ustazah, dan memang benda ini memang salah satu daripada ajaran agama kita, di antara cara atau jalan untuk mencapai kelapangan hidup, cara ataupun jalan untuk mendapat ketenangan hidup, cara ataupun jalan untuk mendapat kebahagiaan hidup, ialah dengan memuji. Sebelum kita pergi kepada konsep tasbih yang sebenar, yakni memuji Allah Azza wa Jalla, Ustazah nak bawa tuan-puan untuk merenung sebentar dalam kehidupan harian yang berlaku. Tuan-puan pernah puji orang lain tak? Nak tanya ni penonton yang ada depan Ustazah. Akak-akak, adik-adik pernah tak puji orang lain? Kedekut pujian semua ni? Ya, pernah puji kan? Contohnya kita puji apa? Kita puji, ya Allah, comelnya baju, kita kata. Ya, comelnya tudung dia, kita katakan, ya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukankah ini psikologi dulu kita ambil? Bukankah saat seseorang yang tadi mukanya ketat, ya, macam muka tak siap orang katakan, ya, mukanya ketat, nampak tu keruh tu, maknanya apa? Oi, dalam hati ni ada kesakitan, ada kepedihan. Tapi nampak tak kita saat dia memuji rakan di sebelah dia, kawan dia, Allah kirimkan kepadanya keceriaan saat dia puji. Cuba sekarang tuan-puan depan Ustazah, cuba puji orang sebelah. Ustazah nak tengok. Ke tak tahu nak puji apa? Nak puji apa, Ustazah? Dia kata, ya. Cuba tengok orang sebelah. Cuba puji orang sebelah. Kenapa sudahnya tuan-puan tersenyum gembira? Tak ada seorang pun yang Ustazah nampak puji orang kat sebelah dalam keadaan muka yang kelat. Kan ada yang puji dia, comel nampak, dia katakan, ya. Itu bukan puji, itu marah. Kenapa comel sangat, ya? Tapi kalau kita puji tuan-puan, kita nampak nikmat yang ada pada orang lain, subhanallah, kita akan rasa gembira. Sebab tu bila kita puji, contoh Ustazah puji Yati kan, ya Allah, Yati ni walaupun dah beranak ramai, ya Allah, ya. Ini betul sungguh ni pujian ni, ya. Yati walaupun dah beranak ramai, ya Allah, Yati pandang dari belakang macam anak dara. Tengok muka Ustazah, masya-Allah. Tapi cuba Ustazah cakap dengan muka masam, Mbak Yati walaupun dah beranak ramai tapi macam anak dara. Tengok, itu bukan puji, itu macam marah. Macam jealous pun ada Ustazah, ya? Macam jealous pun ada. Jealous kan? Tapi bila Ustazah kata, ya Allah, Yati, subhanallah, tuan-tuan, tak payah tunggu esok, tak payah tunggu lusa, tak payah tunggu tahun depan, tak payah tunggu suami jadi baik. Kenapa muka ketat ni kak? Suami teruk, dia katakan. Tak payah tunggu tuan-puan suami jadi soleh ataupun isteri jadi solehah. Kamu boleh bahagia saat kamu memuji. Puji. Sebab itu limpahan keceriaan, kegembiraan semasa kita puji orang lain. Bayangkan tuan-puan, kalau hanya dengan memuji makhluk yang sebenarnya tidak layak untuk pujian tersebut pun kita sudah dikirimkan rasa gembira oleh Allah. Bayangkan ketika kita memuji kepada yang maha layak untuk dipuji.
ketika kita memuji yang maha sempurna untuk dipuji, demi Allah tuan-puan, Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan, akan berikan bermacam-macam anugerah kebajikan tidak ternilai tuan-puan kepada orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla, yang memang zat yang paling layak untuk menerima segenap puji-pujian daripada seluruh yang berada di atas alam ini. Kalau puji kawan pun dah rasa seronok, daripada tak boleh senyum dah boleh mengukir senyuman, daripada hati sempit hati telah mulai berasa lapang, apatah lagi memuji Allah, sumber segala kebahagiaan, sumber yang maha sempurna tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita nak mengajak manusia mencari kebahagiaan. Ya, ustazah nak bahagia, tuan-puan juga, ya Allah, nak hidup seronok tuan-puan. Bukan seronok tu maknanya kita enjoy, bukan yang macam itu maksud dia. Tetapi maksudnya ialah alhamdulillah, Allah buka mata kita pagi tadi, kita terbuka mata, baca doa tak perempuan? Kebuka mata tu melompat je, ya, sebab dah lambat. Ya, baca doa dulu kan? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Puji Allah. Sebab Allah bagi peluang untuk hidup lagi. Allah bagi nikmat untuk terus kita melakukan bekal untuk dunia dan akhirat. Maka subhanallah, orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan dan ketenangan, saat dia boleh membuka mata, dia melihat alhamdulillah, Allah masih memberikan dia peluang. Kalau ada yang salah, untuk dia minta ampun. Kalau ada yang lemah, untuk dia baiki. Kalau ada yang kurang, untuk dia tambah. Subhanallah, peluang yang Allah bagi saat kita buka mata pada awal pagi tadi. Maka kita akan bangun dengan rasa gembira. Kita akan bangun dengan rasa lapang. Tak apa ya Allah, aku kena cari nafkah untuk anak isteri. Alhamdulillah, Engkau ada ya Allah. Itu nikmat yang dirasai oleh orang-orang yang memuji Allah, atau dalam istilahnya disebut sebagai tasbih. Itu sebagai mukadimah, Yati. Masya Allah, maknanya betapa kita perlu untuk berlapang dada sentiasa. Dan salah satu caranya untuk bahagia itu adalah dengan bertasbih, mengingati Allah itu, Ustazah, ya. Alhamdulillah. Tapi macam saya kata tadi, Ustazah, kadang-kadang kita dah cuba untuk belajar mengingati Allah dalam apa jua situasi, tapi kadang-kadang ketenangan, kebahagiaan tu tak hadir lagi. Jadi adakah silap cara kita bertasbih mengingati Allah, memuji Allah tu, Ustazah? Baik, Yati. Ustazah tengah minum tadi, tak berapa nak dengar Yati soal apa. Subhanallah, ya. Tengok kelemahan manusia kan, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tak pernah lalai. Ya, Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah mengabaikan sesiapa. Ya, walaupun Allah menguruskan seluruh alam jagat raya ni tuan-puan, tak pernah silap. Ustazah baru Yati bagi soalan sambil Ustazah minum, Ustazah tak boleh tangkap dah apa soalan yang Yati tanya. Maka yang selayaknya dipuji adalah Allah, subhanallah. Nanti Yati tanya balik soalan Yati, Ustazah nak cakap sikit gini. Tuan-puan, nikmat sungguh memuji Allah. Sekarang Ustazah nak bacakan, ya, beberapa puji-pujian kepada Allah. Sama ada muslimin muslimat faham ataupun tidak, tak jadi masalah. Itu cerita kedua. Tapi Ustazah harap tuan-puan, ya, muslimin muslimat boleh mendengar dan menghayati sekurang-kurangnya pada lafaz subhanallah. Kita tahu maksudnya ialah segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Ya, dan Ustazah akan bacakan sebab Ustazah nak gambarkan tuan-puan. Ustazah manusia biasa yang kadang-kadang tension. Manusia biasa yang kadang-kadang bertindak dengan hawa nafsu. Manusia biasa yang kadang-kadang tidak lepas daripada bisikan syaitan. Jadi untuk menenangkan diri, untuk membaiki balik diri kita, antara yang Ustazah cuba lakukan ialah dengan membaca tasbih yang akan Ustazah bacakan sekarang, insya-Allah. Boleh, Yati, ya? Boleh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanal malikil quddus. La ilaha illallah, subhanal azizil jabbar. La ilaha illallah,
سبحان الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم سبحان الكريم الحكيم سبحان القوي الوفي سبحان اللطيف الخبير سبحان الصمد المعبود سبحان الغفور الودود سبحان الوكيل الكفيل سبحان الرقيب الحفيظ سبحان الدائم القائم سبحان المحيي المميت سبحان الحي القيوم سبحان الخالق البارئ سبحان العلي العظيم سبحان الواحد الأحد سبحان المؤمن المهيمن سبحان الكريم الحليم. Ini sebagai contoh saja Yati. Kalau ikutkan panjang lagi. Ya. Dan memang tuan-puan, hati kita ada penyakit. Ya, kita ambil zikir tadi, zikir tasbih. Puji Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha lembut, Allah yang maha memahami, Allah yang maha kaya, maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha bijaksana, maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha lembut, maha suci Allah, Engkau yang maha mengampunkan. Tak tahu nak gambar macam mana tuan-puan nikmatnya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ustazah bacakan ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Sadaqallahul Azim. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit, segala yang ada di langit, dan segala yang ada di bumi. Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Cuba bayang tuan-puan, ini satu ketentuan ataupun suatu keadaan yang Allah nak khabarkan kepada seluruh manusia khususnya. Kita tuan-puan jadi hamba Allah yang barangkali lupa kepada Allah. Kita jadi manusia yang mungkin sekali-sekala saja puji Allah Azza wa Jalla. Allah tak heran tuan-puan. Kamu ingat atau kamu lupa, Allah nak isytiharkan. Yusabbihu lillah. Telah bertasbih, sedang bertasbih, sedang memuji dan terus memuji Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Banyak mana yang ada di langit tuan-puan? Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi tentang langit, langit dengan pelbagai lapisan, 7 lapisan langit, yang subhanallah, kalau kita memahami dengan merujuk kepada hadis Nabi SAW yang Ustazah ketika itu baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, disebut tentang jarak di antara satu langit kepada langit yang lain sampai 500 tahun perjalanan. Dia punya jarak tu, nak boleh daripada satu langit, ya, dia punya ketinggian tu nak pergi kepada langit yang lain sampai 500 tahun perjalanan. Kita boleh hidup berapa tahun saja tuan-puan? 63 umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya memanjat nak sampai ke langit, sekadar umur kita tak sampai untuk satu langit kepada satu langit yang lain. Bahkan wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui, dikhabarkan bahawa di atas langit sana ada gelora, laut yang sangat bergelora, laut yang sangat luas, yang kedalaman laut itu juga 500 tahun perjalanan. Isinya jangan cerita tuan-puan, pelbagai jenis makhluk Allah. Tak payah tengok yang dekat langit lah, tengok yang dekat bumi. Apa yang ada di bawah lapisan-lapisan bumi, subhanallah, sangat mengagumkan.
Kalau kita masuk dalam laut, kalau masuk laut pakai tu panggil apa Yati? Oksigen tu ke? Bantuan Ya. pernafasan tu. Yang dia menyelam tu lah ya. Scuba ya. Dia menyelam. Subhanallah. Sekadar kawan ustazah, dia masuk dalam laut, dia ambil gambar. Dia hantar gambar tu kat ustazah. Ya Allah. Banyaknya makhlukmu ya Allah. Ramainya makhlukmu ya Allah. Kita tahu setakat apa yang kita boleh pandang saja tuan-puan. Allah Maha mengetahui. Yang di dalam laut, yang di darat, yang di bumi, yang di langit. Allah nak isytiharkan yusabbihu lillah. Mereka sedang bertasbih kepada Allah. Sebab itu nak ingatkan, yang tak tasbih, yang selalu lupa Allah, yang tak terasa kagum dengan Allah, yang tak banyak puji Allah, ini kebanyakannya daripada golongan manusia dan jin. Kitalah yang jarang ingat Allah. Saat kita menikmati rezeki dan nikmat yang Allah berikan, kita terlupa untuk merasakan itu daripada Allah. Lantaran terlupa itu daripada Allah, tidak timbul rasa bersyukur, tidak datang rasa kekaguman terhadap Allah Azza wa Jalla. Lalu kita menjadi manusia ataupun hamba Allah yang paling kurang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada pun tasbih tuan-puan, berkira sangat. Ya, sebab dia dah kata dah dengan diri dia sendiri, dia nak tasbih 33 kali je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali terlebih 34, dia ghostan balik. Dah 34, dia kata. Tak jadi habis, subhanallah. Ya Allah, berkiranya bertasbih dengan Allah. Padahal tuan-puan, kalau betul-betul kagum dengan Allah, terasa kebesaran Allah, ya Allah, tidak berhenti-henti lidah kita, bibir kita, hati kita untuk memuji Allah. Ya, dengan pelbagai lafaz pujian. Yang penting bukan sekadar lafaznya, tapi biarlah pujian itu datang daripada kekaguman kita terhadap Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang tadi ustazah bacakan hanyalah sebagai contoh sahaja. Ya, yang tuan-puan boleh dapatkan ya pada asatizah masing-masing, insya-Allah, zikir-zikir tasbih yang subhanallah sangat menjadi terapi yang menenangkan hati dan merawat jiwa. Okey, InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan untuk anda sebenarnya boleh saja berinteraksi bersama yang bagi Ustazah menerusi Facebook kami di Facebook IKIM FM ataupun di Facebook TV IKIM. InsyaAllah kita akan raikan. Dan juga bagi yang penonton yang berada di pekarangan, boleh tanya soalan anda, insyaAllah boleh ya. Dan juga kita juga menerima juga WhatsApp daripada sahabat-sahabat, insyaAllah, untuk sama-sama bertanyakan soalan di 011-2904-004. Dan ramai juga bertanya Ustazah, dia cakap tentang tasbih, terapi tasbih. Dia kata bagaimana nak dapatkan kesan yang maksimum. Subhanallah, subhanallah. Dalam kepala, kenduri kat timah tu minggu ni ke minggu depan. Subhanallah, bihamdih, subhanallah azim. Sambil-sambil mata tu tengok ke dinding, kau jumpa kalender. Itu memang pro tu tasbih tu, mulut dia jalan. Ya, tapi itu lebih baik daripada yang tak tasbih langsung. Cuma itu bukan tasbih yang sebenar. Kita cakap, kita puji Allah, tapi hati kita lalai. Mata kita lalai.
fikiran kita lalai, itu bukan memuji. Sama macam walillahil mathalul a'la, bukan bandingan dengan Allah. Tapi Ustaz nak bagi faham, kalau kita sesama kita pun, kita puji tapi hati kita fikir benda lain, otak kita fikir benda lain, itu bukan pujian. Puji mestilah kerana pengetahuan kita terhadap keadaan sesuatu perkara. Kita tahu sangat Allah itu maha kaya, tapi hakikat sebenar hanya Allah yang maha tahu. Takkan kita dapat sukat kekayaan Allah. Tapi kita tahu sekurang-kurang paling asas, tidak ada yang maha kaya selain Allah. Maka bila kita puji, Subhanallahil ghaniyil hamid, maha suci Allah, maha kaya, maha terpuji. Sebab itu langkah yang kedua untuk dapat kesan kepada tasbih ialah kita mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pujian kita kosong. Ustazah bawa contoh memuji Allah dengan sifat Allah yang maha kaya, Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Tuan-puan, sekarang cuba kita pindahkan sekejap pemikiran kita untuk berfikir ataupun cuba cari orang kaya mana yang tuan-puan kenal. Cuba cari sekarang Tu nampak keratas-keratas dalam mata muslimat tu. Payah betul mencari orang kaya Dah nampak dah? Siapa orang kaya yang tuan-puan nak letak kat dalam kepala sekarang? Okey, dah ada dah? Yati dah ada dah Yati? Ada Ustazah. Ke Ustazah? Okay. Ustazah belum kaya Kaya ilmu Ustazah, masya-Allah. Nampak dah ni, ni orang kaya ni. Nampak rumah dia, nampak kereta dia. Tengok. Sekarang bezakan. Subhanallah, kalau kita menekuni maksud Allah yang maha kaya. Kita kalau kaya je banyak, kita katakan banyak harta, banyak duit, banyak kereta, banyak rumah, banyak akaun dia. Tapi Allah Al-Ghani diberikan juga maksud tidak berhajat kepada sesuatu pun. Itu antara definisi Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Kenapa kata Allah Al-Ghani? Kerana Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Boleh setuju tak tuan-puan? Yang tidak berhajat kepada yang lain, itulah yang paling kaya. Kita kata, oh itu orang kaya Ustazah. Kenapa? Hartanya banyak. Sekarang mari kita ambil definisi tadi, bawa pada manusia. Cuba cari tuan-puan, manusia mana yang tak berhajat kepada yang lain. Alangkah sinisnya di saat manusia kita nobatkan sebagai orang kaya, tetapi orang kaya jauh lebih berhajat kepada pertolongan orang lain dalam hidupnya daripada orang miskin. Setuju tak tuan-puan? Orang kaya sangat. Siapa bawa kereta dia? Siapa bawa kereta dia? Driver. Tuan ada mesyuarat. Tuan, kenapa tak datang? Bagi tahu cancel. Driver saya MC. Tak pergi mesyuarat dia. Nampak tak? Dia sangat kaya, tapi dia berhajat pada orang lain untuk pandu kereta dia. Tuan-puan, orang kaya sangat. Siapa masak kat rumah dia? Biasanya lah, kan marah pula orang kaya kat Ustazah kan? Ustazah ingat saya tak masak ke? Dia katakan Orang kaya tuan-puan, biasa siapa yang masak kat rumah? Tahu tak apa? Bibi dia. Ataupun dia perlukan seorang chef yang membantu dia. Ya Allah, makin kaya, makin ramai orang tolong. Ada PA. Ada apa lagi? Tuan-puan, bertanya orang miskin, dia ada PA tak? Kalau orang miskin lah tiba-tiba kan, kita kata, Kak, ni saya nak bagi derma Kak. Bagi ke PA saya, melalui PA saya. Dia katakan, pelik tu orang miskin tu. Orang kaya, PA, RA, apa lagi? Macam-macam A lah, Subhanallah, lagi ramai orang kena tolong Yang jadi guardnya lain, yang tukang kebunnya lain. Sinisnya Allah nak tunjuk, apa kayanya kamu? Ketika mana semua orang tu Allah tak datangkan untuk bantu kamu, lumpuh kehidupan kamu. Tapi bila kita puji Allah,
Subhanallahil ghani, Allah yang maha kaya. Subhanallah, tidak berhajat kepada satu apa pun. Qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi kita tu terasa, ya Allah, inilah yang kaya sebenar-benarnya. Sedangkan manusia, nahnul fuqara ilallah, kita adalah orang yang sangat fakir, berhajat amat dengan Allah Azza wa Jalla. Saat itu, ketika mana kita memuji orang kaya, tidak akan lebih hebat daripada pujian kita kepada Allah yang maha kaya. Ini subhanallah, ada pembodek-pembodeknya. Ya Allah, Tuan ni kayanya. Geleng-geleng kepala dia muji kaya orang. Tapi mana dia punya emosi, mana dia punya jiwa, mana hati dia saat dia memuji Allah. Ya, dia boleh tahan 5 minit puji orang kaya tu, Hayati kan ya. Tuan ni tengoklah, Tuan dalam rumah besar, bini besar, dia puji orang kaya. Ya, dalam kereta besar itu, ya Allah, 5 minit dia tahan puji. Tapi nak puji Allah yang maha kaya 2 minit, rasa jemu dah. Ya, apa ni? Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Adahlah, dia kata 3 kali dia kaya dah laku ni. Subhanallah. Tengok tuan-puan, sebenarnya apa dalam hidup kita masing-masing? Apa benda sebenarnya? Sebab itu, kena ada ilmu. So, bila ada ilmu, macam Ya Latif, kita tahu, itu Asma'ullahil Husna. Kita tahu, kita ambil tahu, kita belajar. Nanti saat menuturkannya, saat memuji, itu boleh keluar air mata tuan-puan. Kita guna Ya Latif masa nak degil. Itu ialah kadar yang kita tahu. Ya, ataupun suami degil. Sambil-sambil kita bancuh apa? Masuk-masuk nasi tu kan, beras tu. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya. Baca Ya Latif pun tak bunyi Latif tu. Ya, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif kan. Subhanallah, bahasa Arab ya tuan-puan. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ni sebutan sesuai makna. Kenapa kita pergi tukar jadi Ya Latif? Kalau dah bunyi dia Ya Latif, kan? Ya Latif. Gambaran nak menunjukkan makna kelembutan, kehalusan. Subhanallah. Ya, tapi sebenarnya kita hanya guna Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif tu untuk apa? Anak degil, suami degil, isteri degil. Bukan atas nama untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Bukan atas nama untuk menyeru nama Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Sebab itu saya katakan, banyak benda tuan-puan, tingkatan-tingkatan yang harus kita perbaiki, harus kita usahakan. Barulah nanti insya-Allah kita akan tenang dalam apa jua keadaan. Ya? Sila Yati. Insya-Allah. Dan Ustazah sebut tadi, tementelahan Ustazah sebut tentang Ya Latif. Ada juga soalan daripada rakan kita, bagaimana antara tasbih, terapi tasbih yang boleh melibat ataupun membantu anak-anak yang bermasalah Ustazah, selain daripada Ya Latif tadi Ustazah. Okey, dah sebut Ya Latif kan, ya. Kalau kita nak bacakan zikir ya, tasbih kepada anak-anak tu, mesti dengan apa yang telah kita bincangkan tadi. Biar kita baca Ya Latif, dia mesti berhubung daripada kita ke atas, ataupun berhubung atas kepada kita dan kepada yang pihak ketiga. Nampak hubungan dia tuan-puan? Allah bawa kepada kita, kita kepada pihak ketiga. Siapa? Anak, suami, isteri. Baru betul-betul insya-Allah berkesan. Tapi kalau Ya Latif kita, dia semata-mata tengok anak je. Dan kita sebut Ya Latif tu sebab ustaz-ustazah duk ngajar, beritahu, bacalah zikir Ya Latif kak, dia kata. Tapi hati dia, fikiran dia kosong. Daripada apa? Daripada menyerap makna kepada Ya Latif. Kita geram anak kita degil. Cakap melawan, kan? Kita cakap dia jawab. Kita baca Ya Latif tu dengan penuh emosi kemarahan. Ya? Degil betul lah budak ni. Hari tu mak dah baca kat kamu dah 10 kali dah Ya Latif. Ini maknanya mak kena baca 100 kali ni. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tengok kan? Ya Allah, sampai hati dia buat macam tu ya. Dia baca dengan kemarahan. Sepatutnya dia menyerap maksud Ya Latif.
Maksud dia macam ni tuan-puan. Ini contoh yang Ustaz boleh bagi. Kita baca ke anak, kita memang ada terasa, ya Allah, degil anak ni, ya Allah. Tak dengar cakap. Kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sambil kita merasakan Allah tak pernah zalim kat kita. Allah bukannya berkasar dengan kita. Allah bukannya berkeras dengan kita, memberikan kita anak-anak yang degil. Kadang-kadang lintasan dalam kepala kita, anak kawan kita lebih baik daripada anak kita. Kenapalah Allah bagi anak aku macam ni, anak kawan aku senang jadi orang baik. Itu tak memahami makna ya Latif. Kalau faham makna ya Latif tuan-puan, tak ada salahnya apa yang kau bagi ya Allah. Semua yang kau bagi syarat dengan hikmah ya Allah. Aku hanya perlukan sesuatu yang namanya kekuatan sabar untuk berikan tempoh supaya apa yang aku nak itu akan dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita baca ya Latif, hati kita berhubung dengan Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sambil kita berdoa, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, Engkau yang maha melembutkan, Engkau yang maha mentadbir. Tolonglah ya Allah, bentuklah anakku menjadi anak yang saleh. Tapi kalau dia terpisah, hanya semata-mata di bibir, yang itu yang kadang-kadang kita kata hati, kuranglah mustajab dia. Ya, wallahualam. Masya Allah, dia kena bayang anak tu macam dalam perut ke Ustazah. Kalau mengandung tu boleh pula baca ya Latif tu elok lembut je. Sebab apa, dia bayang anak dalam perut tu. Kita tahu anak tu baik dalam perut kan. Jadi bila dah keluar lain pula jadinya. Mungkin kena cara kita berfikir juga Ustazah kena ubah. Dan ada rakan kita di Facebook Ustazah daripada Nurliah binti Harudin tanyakan soalan Ustazah. Dia tanya bagaimana sebenarnya berkaitan zikir itu boleh kena memberi kesan yang baik pada diri. Dia kata adakah itu juga berkaitan dengan hati ataupun kelakuan kita Ustazah, amalan kita? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita bincang tentang tasbih, bukan lafaz tu yang kita nak dahulukan. Bila sebut tentang tasbih, memuji ataupun zikir, memuji Allah, yang paling utama ialah tasbih itu mesti datang daripada kekaguman kita terhadap Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada orang mungkin dia rasa, wah hebatlah dia. Kenapa? Sebab dia cakap orang lain mungkin tasbih 100 kali, tapi akak tasbih 15,000 kali. Ini nampak macam angka tu berbeza, 100 dengan 15,000. Tapi tuan-puan percayalah, boleh jadi satu tasbih Subhanallah sekali je tasbih, tetapi datang daripada hati yang terasa alangkah hinanya aku ya Allah, alangkah lemahnya kami manusia ya Allah, dan alangkah terpujinya kamu ya Allah, alangkah agungnya kamu ya Allah, sehingga terungkap Subhanallah. Walaupun sekali ungkapan tuan-puan, tapi sesuatu yang datang daripada lubuk hati yang paling dalam, itu jauh lebih besar makna dia. Maka apatah lagi kalau ratusan kali, 1000 kali tasbih kita kepada Allah memang untuk menterjemahkan atau membuktikan betapa tidak ada dalam hati kita kekaguman terhadap makhluk, ya, mengatasi kekaguman kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-puan, bila sebut tasbih, dia memang sangat berkait dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, bila kenal Allah, ya Allah memang best sangat. Ustazah nak kongsikan sikit lah tuan-puan ya. Boleh hati ya? Boleh sangat Ustazah. Ustazah harap perkongsian ini Allah redha lah kan. Pernah satu ketika tuan-puan, Allah bagi ujian sikit lah ya kat Ustazah. Tapi sebab iman kita lemah agaknya kan, ujian sikit pun lintang pukang juga ya. Dia sampai macam ni tuan-puan, sampai Ustaz tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Lepas tu otak tak boleh untuk kita berhentikan daripada berfikir. Dia ada satu teknik juga. Kalau tuan-puan nak tengok betapa
betapa sibuknya otak kita ni, pergi berenang. Pergi berenang kat kolam. Jangan kolam yang depan tu pula, kolam renang, ya. Pergi kat kolam renang, cuba apungkan diri kita. Apungkan. Dan tengok otak kita boleh tak dia tak payah fikir apa-apa masa terapung tu. Kalau masih fikir lagi assignment tak siap, ya, yang ini tak bayar, maknanya memang sibuk betul tu otak tu. Pada satu ketika, Ustazah memang tak boleh berhenti, otak jalan je. Sampaikan tuan-puan, oleh kerana nak minta daripada Allah agar bagi aku tidur sikit ya Allah. Sebab penat sangat, bagi aku tidur sikit. Tak boleh tidur, memang macam dia kena penyakit, dia panggil insomnia. Ya. Ustazah ambil tasbih. Jadi sambil tidur tu dengan tasbih. Waktu-waktu yang tak kena uji tak pernah buat macam tu tau tuan-puan. Ya, itu terus letak tidur je tu. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kita tertidur dengan tasbih tu. Baik. Ustazah cakap dengan penasihat Ustazah. Adalah seorang penasihat, ya. Di kalangan adik-beradik jugalah, kaum kerabat. Selalu bercerita dengan dia. Ustazah kata, ya Allah, punyalah susah nak tidur. Sampai terpaksa ambil tasbih. Bertasbih. Barulah Allah bagi tidur. Tu pun tak tahu pukul berapa entah tidur. Katanya penasihat Ustazah tadi, dia kata bersyukur dek. Allah bagi kita ujian sampai kita menikmati tasbih kita kepada Allah. Sampai kita hilang pergantungan dengan makhluk. Sampai kita tahu yang menghidup, mematikan, menidurkan, membangunkan kita adalah Allah. Sesuatu nikmat yang selalu kita lupakan. Tapi Allah datang ujian sampai tak ada jalan lain kecuali ambil tasbih baru boleh tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang sampai satu tahap dalam hidup kita ataupun dalam proses kehidupan ini, Allah nak mengenalkan kita dengan Allah. Allah datangkan ujian, Allah datangkan amanah, Allah datangkan tanggungjawab, ya, yang banyak dalam hidup kita. Sebab dalam proses itu kita akan kenal Allah. Ketika mana kita kenal Allah, puji-pujian pasti datang daripada lubuk hati, pasti. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dalam hati kita rasa apa? Engkau maha memahami ya Allah. Subhanallah. Dalam hati apa? Allah alimum bidzatis sudur. Allah maha mengetahui semua yang ada dalam hati manusia. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab pengalaman kita. Apa pengalaman hidup kita? Kita selalu berurusan dengan makhluk. Kita selalu berurusan dengan manusia. Dan terbukti manusia tidak memahami kita. Dan terbukti manusia tak boleh nak tolak ansur dengan kita. Terbukti manusia tak sabar dengan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi Allah selalu ajak kita balik kepada Allah. Kamu lemah, itu Allah sangat tahu. Hambanya lemah. Datang kepada Allah yang maha kuat. Kamu salah, Allah sangat tahu. Hambanya bersalah. Datang kepada Allah yang maha pengampun. Bila kita kenal Allah tuan-puan, puji-pujian kita berisi. Puji-pujian kita sungguh-sungguh. Subhanallah. Maha suci Allah, Engkau yang maha baik padaku. Kau yang maha faham aku. Kau yang maha bertolak ansur dengan aku. Kau yang maha menerima kelemahan dan kekurangan aku. Dan Engkau yang maha sudi untuk mengatasi atau memperbaiki kelemahanku. Pengalaman kita tuan-puan dalam hidup, sesayang mana pun manusia itu dengan kita, mereka kurang sabar terhadap kelemahan dan kekurangan kita. Setuju ke tidak? Sungguh. Tuan-puan, bila kita makin tua ni, pelupa, betul tak? Tu yang angguk tu mesti dah tua tu. Ya? Pelupa ti. Ustazah dah masuk 40-an. Ya? Memang nampak macam 50-an tapi baru 40, ya? 40 lebih sikit. Ada penyakit lupa. Jadi orang-orang terdekat dengan kita tu, dia muhasabah kelemahan kita tu apa? Lupa. Ya Allah tuan-puan, ingat sengaja-sengaja ke nak lupa? Betul tak ti? Mana ada orang sengaja nak lupa? Tapi kadang-kadang orang tak sabar dengan kita sebab apa?
Pelupa betul lah. Ya. Lain kali kena ingat, kena tulis. Sampai kita kata, ya Allah, ya Tuhan, baiknya Engkau, ya Allah. Engkau menerima hamba-Mu yang ini, yang lemah, yang penuh kekurangan. Bila itu kita rasai, insya-Allah tasbih kita kepada Allah adalah puji-pujian yang sebenar, insya-Allah. Maha suci Allah, Masya Allah. Ramai mengangguk ke tadi tu? Alhamdulillah, maknanya semua orang masih lagi bersama dengan Ustazah. Seperti mana rakan-rakan di Facebook juga Ustazah kata 1,5 jam rasa tak cukup lagi Ustazah. Masya Allah. Tapi apapun Ustazah, masih lagi soalan Ustazah daripada rakan-rakan pendengar kita. Tanyakan tentang bila saat diuji rasa nikmatnya memuji Allah SWT Ustazah. Tapi kadang-kadang perasaan nikmat itu, lazatnya memuji Allah SWT itu hilang saat waktu biasa-biasa. Macam mana tu Ustazah? Baik tuan-puan sekalian, ada minggu lepas Ustazah bertemu dengan seorang hamba Allah ya. Hamba Allah ni kalau dia tak cakap, Ustaz tak tahu pun dia sakit. Sebab dia masih aktif lagi buat kerja. Tapi bila kami dah berbaik-baik, barulah dia cerita dia kata, sebenarnya Ustazah, saya ni ada ketumbuhan dalam otak. Dalam kepala lah. Tak tahu kat mana ruang dia, tapi ada ketumbuhan dalam kepala. Dan ketumbuhan tu makin besar Ustazah. Baru je diagnose lah ya ketumbuhan tu. Sampaikan antara simptom yang dia kena lalui tuan-puan ialah sawan tiba-tiba. Dia bekerja tempat umum dia bekerja media. Tapi ada ketumbuhan dalam kepala. Maknanya bila-bila masa dia boleh kena sawan. Dia kata tolong Ustazah doakan. Tapi dia cakap ada satu benda yang berubah dalam hidup dia. Sebaik dia tahu, Allah datangkan hanya kecil je tuan-puan. Subhanallah. Tak perlu letak besar buah kelapa kat dalam kepala ni, tak payah. Ya? Tak perlu letak besar apa lagi, besar bola apa? Bola tampar ke, tak payah. Hanya beberapa milimeter ke apa benda dekat dalam ni dah boleh dah menyebabkan dia sawan tiba-tiba. Dia kata apa tuan-puan? Alhamdulillah Ustazah, saya orang media, saya sibuk buat kerja lari sana lari sini Tapi dia kata semenjak saya tahu saya sakit, yang kadang-kadang saya kena sawan tiba-tiba, saya tak tahu nak cakap betapa lazatnya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tak berlaku dalam hidup saya semasa saya sihat. Sampai dia kata, Ustazah, kadang-kadang semuanya main cepat-cepat kilat je. Semayang kilat, ambil wuduk pun kilat, maknanya cepat. Tapi bila saya sakit, lepas saya solat, saya tasbih, saya zikir, saya puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu boleh menggetarkan jiwa saya sebab saya nak mensyukuri sakit yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tengok tuan-puan, Ustazah mengulas kata-kata daripada penyoal tadi. Memang ada kalanya sakit ataupun ujian itu benar-benar memberikan rasa terhadap zikir kita, puji-pujian kita kepada Allah. Namun alangkah hebatnya seorang hamba Allah, ya Allah uji dia dengan kesenangan, dengan rezeki melimpah ruah, dengan kesihatan yang baik, dengan ilmu yang banyak. Dalam masa yang sama, dia adalah hamba Allah yang benar-benar banyak zikir kepada Allah. Dan zikir itu datang daripada hati yang paling dalam. Itu memang hebat ya. Kalau kita bertemu dengan orang, ya Allah, dia Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan rezeki yang melimpah ruah. Tapi ya Allah, kerjanya siang dan malam menyukat, yang mana lagi nak dikeluarkan di jalan Allah. Allahu Akbar, ini memang orang hebat tuan-puan. Kita tak kaya, jangan cakap besar lagi lah. Ya, nanti jadi macam Sa'labah je kan, ya. Janji-janji je. Kalau kaya begini, kalau kaya begini. Kaya satu ujian, senang satu ujian. Jadi kalau ada orang yang diberikan kedudukan, harta, pangkat, pengaruh, tapi tidak melupakan dia kepada Allah, malah menjadi hamba Allah yang tawaduk, yang banyak amal saleh, ini sangat hebat sekali. Jadi kita pun tengok keadaan kita masing-masing, di mana Allah tempatkan kita.
Yang penting jadilah adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ustazah daripada Zulkifli Omar di Facebook tanyakan soalan, kata bagaimana nak kekalkan diri memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ni manusia kadang-kadang lari dari mengingatinya. Tambahan pula dengan zaman moden ini, dengan gadget, dengan hiburan yang tak memudahkan kita dekat dengannya. Mohon pencerahan daripada Ustazah. Baik, Ustazah cuba jawab soalan daripada hamba Allah Cik yang Zulkifli. bertanya. Siapa nama? Cik Zulkifli. Cik Zulkifli, dengan merujuk kepada surah An-Nur ayat 41. Subhanallah, ada hamba-hamba Allah, tuan-puan, makhluk Allah yang Allah ilhamkan dia untuk ingat kepada Allah. Allah ilhamkan dia. Allah bantu dia. Allah tolong dia. Kalau Allah tak tolong, kalau Allah tak bantu, setinggi mana pun ilmu kita, belum tentu kita boleh ingat Allah. Belum tentu kita boleh puji Allah. Lihat surah An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat-tayru saffat kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan burung yang berbondong-bondong bertasbih kepada Allah. Semua mereka mengetahui, dibimbing oleh Allah, diilhamkan oleh Allah cara salatnya, cara tasbihnya, cara pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Ayat ni kalau kita tengok dalam kitab tafsir, ada dinyatakan tentang makhluk Allah, Allah ilhamkan ada cara masing-masing untuk salat kepada Allah, taat kepada Allah, sembah Allah dan puji Allah. Perkataan yang Ustazah nak kita renung ialah perkataan ilhamkan. Apa dah jadi dengan kita manusia? Tidak terilhamkah kita untuk memuji Allah? Tidak terilhamkah kita untuk mengingati Allah? Jadi bayangkan tuan-puan, hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya Allah, pasti ada kelemahan di mana-mana yang ada pada aku. Apakah aku ada buat dosa ke ya Allah? Ya, dosa yang mana agaknya ya Allah sehingga aku rasa, ya Allah, susahnya nak ingat dekat kamu. Ya, rasa macam susahnya nak puji kamu. Kalau masa-masa dengar ceramah ni, ingatlah. Ya, sekarang lepas ni nak pergi jualan pula kan, ya. Masa tu sekarang dah mulai, ya, maknanya kita dah mula lupa kadang-kadang, ya. Jadi nak bawa ingat kepada Allah ni satu cabaran. Tapi Ustazah nak highlight perkataan Allah ilhamkan. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya Allah, mungkin ada dosa yang kita masih belum bertaubat. Mungkin ada hak orang lain yang masih ada pada diri kita yang kita belum kembalikan, sempurnakan. Sebab ini di antara benda-benda yang boleh menghalang. Ataupun mungkin ada orang yang kita khianati. Ada orang yang kita zalimi. Kita bertanya pada diri sendiri, sebab apa? Kenapa aku tidak terilham untuk ingat kepada Engkau, ya Allah? Jadi bila kita muhasabah diri, koreksi diri, mudah-mudahan akan datang jalan taubat, jalan istighfar, yang kemudiannya memudahkan kepada kita untuk ingat kepada Allah, puji kepada Allah, ya, dengan ingatan dan pujian yang sangat banyak. Kerana Allah pasti akan membantu hamba-hamba yang Allah redai dan sayangi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan kita nak buka juga soalan kepada rakan-rakan kita penonton yang berada di hadapan kita di pekarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jika ada sebarang soalan, tanyaan, boleh angkat tangan, ya. InsyaAllah sambil-sambil itu kita akan beri ruang untuk rakan-rakan kita bertanyakan soalan.
Dan kita nak raihkan, baik, kita ada seorang soalan. Silakan, nama, dari mana dan soalannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziana. Saya dari Lembaga Getah Malaysia. Saya ada satu permintaan dengan Ustazah. Saya minta Ustazah beri pencerahan apakah perbezaan di antara bertasbih dan beristighfar. Bilakah waktu yang lebih baik kita bertasbih daripada kita beristighfar? Sekian. Ustazah. Boleh tak terus? Boleh, Okey. Beristighfar tuan-puan, maksudnya ialah memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Emosi ataupun keadaan, suasana hati orang beristighfar ialah dia merasakan betapa banyaknya dosa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bertasbih tadi adalah orang yang merasa kekaguman, yang nampak tuan-puan kehebatan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu tasbih, puji-pujian. Sebenarnya masa kita baca suratul Fatihah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu segala puji. Ya, itu pun tasbih. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi daripada definisinya juga pun sudah nampak istighfar dengan tasbih itu memang ada perbezaannya. Definisi berbeza, suasana hati berbeza, emosinya berbeza, tujuannya juga berbeza. Tapi apa yang Ustazah nak sebut tuan-puan ialah kalau kita perhatikan kepada munajat ataupun doa orang-orang alim tuan-puan, subhanallah, mereka memulakan setiap permintaan mereka dengan memuji Allah terlebih dahulu. Itu di antara adab yang kita kena jaga dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kalau kita tengok dia punya doa, kita nak cari part yang dia minta tu bawah sekali. Atas tu puji dulu. Tengok macam mana Nabi memuji seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah. Dan kemudian Nabi kata, sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung. Sesiapa yang berdoa dengan doa seperti itu, pasti akan Allah mustajabkan. Dia doa macam mana? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia puji Allah dulu. Dia sebut dulu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah, kekuasaan Allah. Pilih geran tanah mana yang nak, mak dia kata. Nak bagi tahu, tak yang susah-susah minta kalau dah puji ni tuan-puan.
Dia puji sampai lupa nak minta ni anak nak puasa ni. InsyaAllah Allah bagi kepada orang yang disibukkan mengingati Allah, memuji Allah, sama ataupun lebih baik seperti mana orang yang meminta. Subhanallah. InsyaAllah. Dan nak raikan lagi rakan-rakan kita yang berada di pekarangan, jika ada pertanyaan, persoalan. Ustazah ada nak sampaikan sikit nanti. Boleh, ciri-ciri terapi tasbih. Dia ada ciri-ciri dia lah, ya. Ataupun kesan ke, wallahualam, ya, tajuk pula, ya, tak pasti. Ciri ke kesan macam itulah. Pertama, bila sebut tentang terapi tasbih, tujuan dia adalah untuk mempertajamkan tauhid kepada Allah. Mempertajamkan tauhid kepada Allah. Itu kita memuji. Macam mana kita tasbih puji Allah tapi kita juara dalam mensyirikkan Allah? Wal'iyazbillah. Kita kata kita puji Allah, tengok tu ustazah bersatu tasbih saya. Saya kalau tak cukup 10,000 kali tak tidur ustazah. Dia cakap contoh. Tapi silap-silap ustazah ternampak dia pergi rumah seorang tok bomoh yang terkenal melakukan ajaran khurafat. Macam mana dia tasbih tapi tauhid dia tak betul? Sebab tujuan tasbih tadi adalah mempertajamkan tauhid. Bukti dia tuan-puan antara lain ialah peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku terlalu banyak benda-benda yang di luar kemampuan akal manusia untuk menilainya. Nabi boleh daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa boleh naik ke langit bertemu dengan Allah. Ianya berlaku hanya pada satu malam. Sehingga kan tuan-puan sekalian, bila Nabi turun ke bumi, ya, Nabi sampaikan tentang cerita Isra' Mi'raj. Saya bacakan, ya. Bila Nabi turun tu sampaikan cerita Isra' Mi'raj, yang beriman bertambah iman. Tapi ada golongan, ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Ada golongan yang bila dengar cerita Nabi langsung kufur. Sebab tak masuk akal. Tapi ada golongan seperti Abu Bakar yang bertambah imannya kepada Allah. Ketika nak digezetkan cerita tentang perjalanan yang tidak masuk akal manusia daripada Mekah ke Aqsa, Aqsa ke atas langit, bagaimana Allah menyebut dalam firman Allah suratul Isra? Ayat dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhana, maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala keaiban. Sebab yang kamu fikir dengan otak memang tak sampai. Tapi bagi Allah yang maha sempurna, tak ada kurang, tak ada lemah, tak ada aib, itu terlalu amat mudah. Maka tengok ketika mana Allah menggezetkan peristiwa Isra' Mi'raj itu, digunakan lafaz Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah daripada segala kekurangan semualah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Sebab itu makin banyak kita tasbih, puji Allah, ya, makin tajam tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita mungkin terlupa bahawa tasbih adalah pintu gerbang kepada taubat. Pintu gerbang dia. Apa tanda dia? Apa bukti dia? Dengan kita melihat kepada doa Nabi Yunus. Macam mana tuan-puan? Yati doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku adalah daripada golongan yang menzalimi diriku sendiri. Maka kita boleh nyatakan di sini, subhanallah,
Tasbih itu adalah pintu gerbang kepada taubat. Orang yang nak jadi ahlu taubah kena banyak-banyak bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmu. Dan juga kita nak raikan lagi sedikit lagi ya, antara soalan-soalan daripada sahabat kita. Kalau tadi rakan kita Puan Aziana tanya tentang antara mana yang lebih utama antara tasbih dan juga istighfar. Rakan kita di Facebook Puan Rabiatul Ismi tanya, kata dalam surah Al-Waqi'ah, kata ada antaranya arahan Allah Subhanahu Taala dalam ayat yang ke-96 Ustazah, katanya oleh itu bertasbihlah dengan muji nama Tuhanmu yang maha besar. Tapi Ustazah kata, nak tanya juga, ada yang berpendapat bahawa berselawat itu lebih utama. Dia macam mana Ustazah pencerahan? Tuan-puan sekalian, dia tidak ada konflik antara tasbih, selawat, istighfar. Maknanya tak payah macam aku banyak tasbih, aku lebih utama. Tak, aku banyak selawat, aku lebih utama. Sebab Allah tu maha pemurah. Allah memberikan keutamaan kepada seluruh amal-amal soleh. Pasti ada khasiat dia, pasti ada kebaikan dia. Ya, kalau selawat ada peranan dia, ada fungsi dia. Tasbih memuji ni tuan-puan, sebenarnya tak payah suruh-suruh. Kalau kita dah kagum pada sesuatu, ada tak yang kena suruh? Tuan-puan dibawa pergi ke sebuah rumah agam yang indah, yang seni benanya ya Allah lebih cantik daripada Taj Mahal contohnya. Ada tak orang suruh tuan-puan puji? Okey, sekarang Kak, masa untuk kita puji. Puji serentak, ni nak ambil gambar ni. Ada tak orang suruh? Tak ada siapa suruh. Kita kalau dah nampak ini tasbih, tak payah suruh tak tuan-puan. Tasbih ni kalau dalam hati melihat kesan, tanda, keagungan, kekuasaan Allah, dia apa dia panggil? Secara itu reflect. Reflect dia apa? Subhanallah. Ya, reflect dia apa? Maha suci Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Ya Allah, ya Allah, hebatnya Engkau, ya Allah. Kita kalau tengok bunga tuan-puan, tengok bunga, ada tak orang yang suruh kita puji bunga itu? Tak ada. Jangan seorang memuji. Ya Allah, lawanya bunga ni seorang padahal tu. Tak ada siapa-siapa dengar pun. Itu hebat tu tuan-puan, bila kita dalam hati ni rasa kekaguman. Dan tak boleh nak gambar bagaimana seorang manusia, hamba Allah, yang jiwanya dipenuhi dengan rasa kagum terhadap Allah. Kagum. Lahir anak orang tu, dia pergi ziarah. Ya Allah, memanglah comel, kacaukan. Ya, Melayu, Jawa, campur. Campur mana agak-agak nak bagi dia comel ni, ya? Jawa campur Arab sikit Ustazah. Arab Saudi, ya, contohnya. Tuan-puan, kalau tak adalah kita tak cepat link dengan Allah, dia memang, woi, lawanya, comelnya baby ni. Yalah, bapaknya Arab, dia kata. Kalau dia tak link dengan Allah, dia akan manusia tau, dia penuhi dengan sebab musabab. Tapi kita tengok, subhanallah, Masya Allah, comelnya baby. Sebab ingat, memanglah Arab, tapi Arab tu ciptaan Allah. Takdir nak temu orang Arab dengan orang Jawa ni pun takdir Allah. Sampai dapat anak pun pemberian Allah. Tengok, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, lawanya, comelnya. Tengok tuan-puan sekalian. Ya, bila kita punya ingatan tu cepat ya dengan Allah Azza wa Jalla, dia tak payah paksa-paksa. Sebab itu Ustazah katakan tak ada konflik pun nak banyakkan yang mana, sebab masing-masing ada peranan, fungsi. Dan subhanallah, tasbih ni akan datang dengan sendiri tuan-puan bila kita kenal Allah Azza wa Jalla. Lagi satu Ustazah nak sebut tadi yang ciri-ciri dia, pintu gerbang kepada taubat. Yang ketiga ialah tasbih ini sangat, dia ada kemar dia tuan-puan. Tasbih seolah-olah pintu gerbang kepada kesabaran. Kita nak sabar bukan senang, cakap senang. Ya, ini dah suami yang ketiga akad kahwin ni Ustazah, dia kata. Bunyi macam nak cerai pula yang ketiga ni, ya. Kita kata sabar Kak, sabar. Orang tu dengar pun sakit hati dah, ya. Atau macam-macam nak ujian yang lain. Dan sabar ni tuan-puan susah. Dia kena cari skill dia, kena cari kekuatan. Macam mana, ataupun cari suplemen untuk bantu supaya sabar tu kuat. Atau vitamin dia. Dan subhanallah,
vitamin kepada kesabaran itu ialah tasbih. Ia merujuk kepada ayat Quran. Dalam surah Taha, Allah berfirman, "Fasbir ala ma yaqulun." Maka sabarlah kamu atas apa yang orang cakap. Kan sakit hati kan orang cakap macam-macam kan? Allah kata apa? Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu atas apa yang orang cakap. Tak kena belaka manusia ni tuan-puan. Buat tu salah, buat ni salah. Dan ayat tu beritahu pada Rasulullah SAW, sabar. Kemudian lanjutan daripada ayat itu ialah wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih. 2 kali ulanglah ayat. Maka tasbih kepada Allah pagi, petang ataupun siang, malam, tasbih pada Allah. Fasabbih wa atrafan nahar. Jangan lupa tasbih malam, tasbih siang. Malah ada yang merujuk ini kepada solat, ya. La'allaka tarda, mudah-mudahan kamu akan tenang. Dia macam ni tuan-puan. Bila kita kata dengan orang, sabar ya kak, ingat sabar tu senang. Orang akan jawab macam tu. Allah sebut pada kita, fasbir ala ma yaqulun, sabar orang cakap. Otak manusia ni akan ada lintasan kadang-kadang kata, yelah nak sabar tapi sabar tu payah. Maka datang jalan untuk sabar, apa dia? Wasabbih bihamdi rabbik. Banyak-banyak ingat Tuhan. Banyak-banyak puji Allah. Kenal dengan Allah. Ya, zikir kepada Allah. Itu adalah gerbang kekuatan untuk mendapatkan kesabaran. Ya, jadi subhanallah, tasbih itu terlampau banyak sangat fadilat dia, peranan dia, manfaat dia. Ya, sebab itu hari ini kita pilih ya Yati, tajuknya ialah terapi tasbih, sebagai nak mengajak kita semua untuk melihat penawar dalam agama ni terlampau banyak. Penawar dalam Islam sangat banyak. Di antaranya ialah penawar ya pada memuji Allah Azza wa Jalla, atau yang kita sebut sebagai tasbih. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dan Ustazah nak tanya jugalah tentang bila tentang tasbih ni. Boleh tak Ustazah, terapi tasbih antara contohnya, maknanya contoh tasbih yang terbaik untuk situasi yang bagaimana. Tapi sebelum tu kita nak buka juga, rakan-rakan kita ada, kalau ada sebarang pertanyaan, soalan, boleh angkat tangan untuk kita ajukan soalan anda kepada Ustazah. Ada soalan? Ada soalan. Boleh bagikan mic ke? Tudung warna coklat. Nama siapa, dari mana puan, dengan soalannya? Assalamualaikum Ustazah. Saya ajar diri daripada Lembaga Getah Malaysia. Saya nak tanya, apakah hukumnya kita berzikir menggunakan tasbih? Terima kasih. Nampak macam pendek soalan tu. Apakah hukumnya? Apakah hukumnya berzikir menggunakan tasbih? Oh, okey. Sebelum tu Ustazah nak ucap tahniah lah kepada tetamu kita daripada Lembaga Getah Malaysia ya. Dah 2 orang dah yang bertanya soalan kan daripada Lembaga Getah. Sebenarnya tadi kita teringat pada getah ya, bila sebut Lembaga Getah tu. Dan subhanallah, getah pun bertasbih. Ya, yang menitik tu. Ya kan, getah, Allahu Akbar, bertasbih tuan-puan. Ya. Tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa manusia mudah melupakan Allah, padahal keliling dia tu ada aura. Aura ingat kepada Allah. Sebab ni semua makhluk Allah yang bertasbih. Contoh Ustazah bacakan surah Sad ayat 18 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. Kamilah yang menundukkan gunung ganang bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Untuk apa? Untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Itu gunung pun bertasbih. Lembaga Getah Malaysia, getah tu bertasbih. Lembaga tu belum tentu lagi ya. Lembaga Getah Malaysia, getah tu bertasbih. Allahu Akbar. Jadi kembali pada soalan tadi, apa hukum bertasbih guna tali tasbih? Ya, harus tuan-puan.
Ya, dan bila sebut harus, dia akan jadi berubah-ubah dia punya hukum tertakluk pada keadaan. Hukumnya harus. Kalau macam ustazah sendiri pun ya, walaupun kita kata boleh guna jari kan, Betul? tapi kadang-kadang dia atas sedap rasa tu, sedap rasa. Sedap juga ada tasbih, sedap juga ada tasbih. Jadi benda tu harus ya, tak ada masalah, boleh buat. Cuma kalau melampaui batas, itu boleh jatuh haram. Ya, maknanya ya Allah, sebesar-besarnya biji tasbih dia. Ya, lebih besar daripada biji mata dia. Besar penumbuk tuan-puan, tarik. Buat rantai belakang ustazah. Ya, macam-macam jenis dah orang jual kan. Ataupun sudah yang jadi membazir, beli tasbih harga 2,500. Ini ada dalam pasaran ni yang saya sebut ni, ini bukan reka-rekaan. Ya, ya Allah, tasbih mutiara bling-bling. Yang ini jatuh hukum tadi berubah. Kenapa? Sudah masuk kepada zon pembaziran. Tapi menggunakan tasbih pada kadar yang biasa, ya, untuk kita ingat kepada Allah, itu tak ada masalah apa-apa harus. Ya, wallahualam. Dan ustazah balik pada, ada soalan lagi ke? Soalan daripada rakan-rakan penonton di perkarangan? Ikim? Baik, sementara anda memikirkan soalan anda, saya terus pada soalan saya tadi ustazah. Antara contoh-contoh tasbih yang boleh dijadikan terapi dalam situasi-situasi tertentu ustazah. Banyak tuan-puan, antaranya ialah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, dengan fadilat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada orang yang bertasbih lah dengan lafaz tadi. Malah ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah SAW tentang maksud atau apakah dia al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ialah bekalan yang besok kita akan dapat akhirat besok. Bila kita mati, yang lain tinggal belaka tuan-puan. Tapi yang memang akan kekal berada di sisi kita saat susah senang dunia dan akhirat, saat kita bertemu dengan Allah. Nabi jawab, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Itulah dia al-baqiyatus salihat. Yang lain-lain akan hilang tuan-puan, harta habis. Kita mati pun tak ada bawa harta. Pangkat, lama-lama orang akan turunkan kita juga. Pengaruh sekejap sangat. Ya, sekarang dah ada media sosial lagilah. Buat salah sikit ke ataupun orang fitnah sikit, pengaruh pun jatuh. Tapi yang diisytiharkan sebagai tetap kekal bersama kamu, tetap akan menemani kamu susah senang dunia akhirat, itulah dia tadi, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Jadi banyakkan tuan-puan al-baqiyatus salihat yang benar-benar kekal bersama dengan kita susah senang sampai kita masuk dalam kubur nanti. Ya, jangan kita terlepas pandang. Ya, kita ingatkan yang lain-lain tu akan bersama kita, tapi tidak al-baqiyatus salihat yang dihuraikan Nabi merujuk kepada tasbih zikir yang telah ustazah sebutkan tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dan kita masih ada kurang lebih 10 minit lagi untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kita di perkarangan, rakan-rakan di radio dan juga rakan-rakan di Facebook. Kalau ada sebarang pertanyaan, masih dibuka sikit lagi waktu sikit. Cuma ustazah, kita nak sambung sikit lagi ustazah. Ada rakan-rakan kita di Facebook ramai yang bertanya dan minta ustazah, boleh tak sebutkan sekali lagi nama tasbih yang ustazah bacakan awal tadi? Nama tasbih tu ya? Kalau ikut nama lah, namanya Kanzul Arash. Ya, subhanallah, memang antara tasbih yang kalau Ustaz memang bila baca tu, kita hati tu rasa tenang tuan-puan sekalian. Dia bila tasbih, lepas tu la ilaha illallah, tasbih la ilaha illallah, tasbih la ilaha illallah. Ya, mungkin boleh semaklah, tanyalah pada guru-guru masing-masing, ya, asatizah masing-masing tentang tasbih yang ustazah bacakan tadi. Boleh sambung sikit lagi? Boleh ustazah. Jom. Tadi kita kata pertama mempertajamkan tauhid. Yang kedua, pintu gerbang kepada taubat. Yang ketiga,
Yang ketiga, pintu gerbang kepada kekuatan sabar. Yang keempat. Yang keempat ialah tauhid tasbih ini terkait dengan penyucian hati dan adab. Ya. Jadi orang yang nak membersihkan hati, memang di antara amalannya ialah tasbih, memuji Allah, membesarkan Allah. Orang nak bersihkan hati daripada penyakit sombong, riya, ujub, sum'ah dan macam-macam penyakit, dia kena banyak puji Allah. Bukti dia apa tuan-puan? Ketika mana Nabi SAW menyambut dengan penuh kesyukuran, keriangan, kemenangan ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, negara yang satu ketika Nabi dihalau, ya, Nabi diboikot, Nabi disakitkan, sampai Nabi kita berpindah ke Madinah. Tapi dengan penuh izzah, Nabi dan tentera Islam kembali ke Mekah, membuka kota Makkah. Suasana dalam peristiwa pembukaan kota Makkah ini pelbagai tuan-puan. Kaum Quraisy itu, kafir Quraisy takut sangat. Apakah yang Muhammad akan buat kepada kita? Kita telah jual rumah Khadijah radhiyallahu anha. Kita dah pungut, kutip semua harta-harta umat Islam dan dijual, lepas tu diambil. Sekarang Muhammad datang dengan tenteranya. Masing-masing fikir Nabi dan orang Islam akan bunuh mereka. Sebab itu di tengah-tengah mereka ketakutan tuan-puan, ketika mana kemenangan Nabi SAW, Nabi tanya, "Madza tazunnun anni fa'ilun bikum?" Ya, ataupun lebih kurang maksud dia, apa yang kamu fikir aku akan buat kepada kamu? Ini orang jahat ni, yang buat Nabi kaum Islam tu, yang boikot apa semua. Nabi tanya, kamu fikir aku akan buat apa? Masing-masing dalam kepala tu saya rasa, ya Allah, habislah kita, kena bunuhlah kita, jadi tawanan perang lah kita. Tapi bayangkan Nabi kata apa? Intaliqu fa innakum muntaliqun. Dahlah, pergilah. Bertebaranlah kamu. Aku lepaskan kamu. Tak ada jadi tawanan, tak ada nak bunuh, tak ada nak sakitkan, tak ada. Pergilah kamu. Kamu bebas. Ketika mana Nabi kata fantaliqu fa innakum muntaliqun, ramai yang masuk Islam tuan. Ramai yang terucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Sebab akhlak yang Nabi tunjukkan sungguh hebat waktu Fathu Makkah. Tapi lihat bagaimana Allah bimbing kita saat kita diberikan kemenangan, saat kita diberikan kejayaan. Dalam hidup kita tuan-puan bertemu dengan kejayaan juga kan? Anak-anak kita berjaya peperiksaan, kita berjaya dalam pekerjaan. Tengok adab dia dalam Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ini idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Maka bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu dan mohon istighfar kepada Allah. Subhanallah. Tengah menang, tengah berkuasa, tengah berpengaruh, tengah tadi tengok orang kafir Quraisy jadi apa? Jadi macam ya ketakutan, jadi hina. Tapi Allah sebut apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Ini saat kamu puji Allah. Supaya ketika mana menerima kemenangan, jangan saat menerima kemenangan hati kita menjadi lebih busuk. Oh, aku hebat, aku cerdik, memang keturunan aku tak ada dapat huruf lain selain huruf A. Contohlah. Sampai terlupa nak puji Allah, sampai lupa nak istighfar kepada Allah. Jadi subhanallah, yang keempat, tasbih ini berperanan untuk apa? Membersihkan hati. Supaya kita tetap duduk pada kondisi sebagai seorang hamba dan pencipta kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali terpakai pakaian sombong, ya, terpakai pakaian gurur, takjub pada diri sendiri. Maka orang-orang yang selalu melihat ke atas, memuji Allah, kagum dengan Allah, mereka tahu siapa diri dia. Kalau ada pun kelebihan yang Allah bagi, itu kurniaan Allah yang boleh Allah ambil pada bila-bila
masa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam yati. Masya Allah, semoga lepas ni kita lebih prihatin dengan bila kita sebutkan Subhanallah hadir dalam hati kita, dalam diri kita bahawa kita ni hamba yang hina, insya-Allah. Dan Ustazah, kita ada berbaki masa sedikit saja lagi Ustazah untuk sama-sama kita kongsikan kesimpulan khulasah yang dapat kita buat untuk hari ini tarbiyah bercerita tentang terapi tasbih. Ustazah, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita terpandulah ya, ataupun sebagai tazkirah lah mengingatkan kita semua pada hari ini betapa besarnya peranan tasbih dalam kehidupan kita. Dan tasbih adalah penawar, tasbih adalah ubat. Ya, tasbih adalah vitamin, tasbih adalah kekuatan kepada kita sebagai hamba Allah. Kalau tengok pada ayat ya tuan-puan, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikah min khifatih. Ada beberapa bentuk tasbih. Ada orang bertasbih kerana takut kepada Allah. Ada orang bertasbih kerana kagum dengan Allah. Ada orang bertasbih kerana harap dengan Allah. Dalam yang Ustazah bacakan tadi, ya, guruh. Tahu guruh kan? Guruh, petir, bertasbih kepada Allah. Malaikat tak henti-henti memuji bertasbih kepada Allah min khifatih, kerana takut kepada Allah. Jadi ada tasbih tuan-puan datang daripada perasaan takut kepada Allah, lalu kita pun memuji Allah, membesarkan Allah, ya, seperti mana yang selayaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Ustazah akhiri tuan-puan dengan membaca daripada surah As-Saffat. A'udzu billahi lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu nahnul musabbihun. Azim. Ayat ini menceritakan tentang para malaikat yang ada kerja masing-masing, kedudukan masing-masing. Ya, dalam saf sentiasa memuji Allah, tak pernah putus. Maka kemuliaan itu Allah. Walaupun kita lupakan Allah, Allah tetap Allah yang maha hebat. Allah ada sekalian makhluk-makhluk yang tidak pernah lupa untuk memuji dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Sekian daripada Ustazah. Ampun maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sungguh pagi kita pagi ini di hari yang penuh keberkatan, hari Jumaat. Allah berikan kita Ustazah untuk sampaikan sesuatu yang boleh dijadikan sebagai bekal dalam kita menjalani kehidupan kita, insya-Allah. Bercakap tentang memuji Allah, tasbih itu sebagai terapi. Kalau kita selalu boleh naik tangga turun tangga dari depan pagar IKIM ni Ustazah, nak masuk untuk karnival kita, berjalan, ambil kesempatan itu sebagai apa? Sebagai terapi fizikal kita. Kenapa tidak kita gunakan juga setiap nafas yang kita tarik dan kita hembus itu sebagai tasbih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Mudah-mudahannya ilmu yang kita dapat pada hari ini Ustazah, terima kasih banyak, harapnya dapatkan jadi sebagai ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan, insya-Allah. Nampaknya terima kasih banyak Ustazah sekali lagi Ustazah untuk perkongsian ilmu, dan terima kasih juga untuk penonton-penonton yang berada di perkarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia ini untuk sama-sama menjayakan tarbiyah program konti kepentas yang pertama untuk Karnival IKIM yang ke-25, Karnival ulang tahun IKIM yang ke-25. Dan untuk anda rakan pendengar, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, dan insya-Allah nanti kita akan terus untuk Karnival untuk program konti kepentas yang lain. Selepas ini nanti kita ada juga program yang lain. Dan sampai di sini dahulu pertemuan untuk hari ini bersama saya Nur Hati Paradi. Salah silap pastinya ada sepanjang kendalian 1 jam setengah tarbiyah khas bersempena dengan ulang tahun ke-25 IKIM. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.